indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bisnis pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua yang menonton pembentangan dan tindakan Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan kali kedua 2022 atau lebih dikenali sebagai KOMPI 22. Saya, Nur Hidayani Semon, bertindak sebagai moderator saluran 7 bagi sesi kedua. Sebelum sesi pembentangan dimulakan, saya perkenalkan terlebih dahulu barisan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan ini. Diperkenalkan juri pertama, yang berbahagia Dr. Romazida Omar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan juri kedua yang berbahagia Dr. Lok Wai Fung daripada IPG Kampus Pulau Pinang. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan kumpulan pertama yang diketuai oleh Dr. Hairul Faizi bin Luqman daripada IPG Kampus Ilmu Khas dengan kajiannya yang bertajuk Implementasi Modul Hybrid 18 Nilai Universal Pendidikan Moral Sekolah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hairul Faizi bin Luqman bersama Aaron Bildingel, Nicole Rain Walton dan Cornington Paris dengan tajuk penyelidikan tindakan implementasi modul hybrid 18 nilai Universal Pendidikan Moral Sekolah. Pendidikan moral telah berlakunya evolusi bermula 1988 yang menggunakan kurikulum bersepadu sekolah menengah dan sekolah rendah. Namun pada tahun 2017, kurikulum ini telah mengubah menjadi kurikulum standard sekolah menengah dan kurikulum standard sekolah rendah. Namun begitu, pada tahun 2018 dan 2019 berlaku penyemakan semula daripada 36 nilai kepada 18 nilai universal yang perlu diingati oleh murid. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu apabila KBSM dan KBSR bertukar kepada KSSM dan KSSR dan berlakunya pula perubahan dari segi penambahbaikan nilai-nilai universal pada tahun 2018 dan 2019, terjadi pula pandemik COVID-19 pada tahun 2020. Ini menyebabkan penyebaran tentang pemurnian nilai sukar dikembangkan. Berdasarkan literatur tinjauan terhadap refleksi pengajaran, menurut Ainul Marhatun 2021, kurang efektif pengajaran secara PDPR dilakukan menyebabkan murid tidak boleh memberi maklum balas yang baik sekaligus gagal membentuk kepahaman terhadap nilai menurut Nasir dan Mansur 2021. Ini disokong pula oleh Ibrahim dan Razak 2021 yang menyatakan bahawa minat dan tumpuan murid gagal dibentuk, sekaligus menurut Fatin Syahmah 2021 perlunya ada satu pendekatan yang cepat dan pantas untuk memastikan murid-murid tidak tertinggal terhadap penguasaan nilai yang telah dikembangkan. Ianya juga dikatakan oleh Nurul Adha 2021 bahawa perlunya satu cara untuk membantu murid. Hal ini demikian, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti impak intervensi ini terhadap pengetahuan 18 nilai universal pendidikan moral, dan yang kedua, mengenal pasti impak intervensi modul terhadap ingatan 18 nilai universal pendidikan moral. Pelaksanaan dan juga tindakan dalam kajian tindakan ini ia telah menggunakan model kajian tindakan Stringer 1999 dengan menggunakan dua gelungan kajian tindakan seperti rajah di bawah. Tempoh pelaksanaan adalah selama 1 bulan dengan menggunakan kajian tindakan rakan kolaboratif melibatkan 5 orang guru dan melibatkan 128 orang murid dari 5 buah sekolah. Data dipungut dan menggunakan analisis dokumen, pemerhatian dan temu bual berfokus. Ini menunjukkan ianya menggunakan kualitatif sepenuhnya. Data seterusnya dihuraikan secara naratif. Hal ini yang demikian, intervensi kajian tindakan telah dibangunkan dengan memperkenalkan modul hybrid 18 nilai Universal Pendidikan Moral. Ianya boleh diakses seperti link QR Code yang telah dinyatakan di bawah. Berikut dipaparkan secara ringkas intervensi yang telah dibangunkan. Program ini dibangunkan secara digital mengambil kira keadaan pandemik dan ianya boleh diakses khususnya menggunakan telefon bimbit. Di dalamnya terkandung senarai nilai moral dan kaedah hafalan nilai universal dan soalan latihan. Mengapa dipanggil hybrid? Ianya dipanggil hybrid kerana mudah diakses, pantas digunakan dan cepat diingatan murid. 3 kandungan modul yang pertama ialah lagu 18 nilai moral. Wujudnya Tuhan pencipta alam, nilai kerajinan adalah usaha sungguh. Yang kedua ialah mnemonik 18 nilai moral. Kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan. Yang ketiga, 18 gambar bermakna nilai moral. Berterima kasih.
Intervensi ini dibangunkan berdasarkan kepada tinjauan literatur yang menunjukkan bahawa intervensi yang pernah diketengahkan ini memberikan banyak manfaat seperti kajian oleh Gunawan 2003, Balkaran dan Simpson 2011 dan Nur Azrin Zainatun 2008. Berikut ialah gambar rajah sekitar pelaksanaan intervensi dilakukan. Pemerhatian dan dapatan kajian. Melalui objektif pertama, murid telah dapat mengetahui 18 nilai universal pendidikan moral. Ini dibuktikan melalui pemerhatian yang telah dilakukan. Pemerhatian awal menunjukkan murid belum dapat mengetahui sepenuhnya nilai-nilai yang telah dibangunkan. Namun, selepas intervensi diperkenalkan, menunjukkan peningkatan tahu, maklum dan faham berkenaan 18 nilai yang telah diperkenalkan. Ianya telah dikodingkan untuk menunjukkan dapatan. Seterusnya, dapatan juga menunjukkan bahawa 98 orang murid telah berjaya berdasarkan rubrik yang telah digunakan oleh pengkaji. Di samping itu, temu bual yang dilakukan secara berfokus juga menunjukkan 4 tema. Yang pertama, menurut murid, intervensi ini menarik. Kedua, memberikan kepahaman. Ketiga, modul bergambar membantu untuk mengetahui dengan cepat. Dan seterusnya, membantu murid dan pendidik mengetahui tentang nilai. Seterusnya, data dapatan berkenaan dengan objektif yang kedua, murid telah dapat mengingati 18 nilai universal pendidikan moral. Ia dibuktikan melalui analisis dokumen dalam ujian awal, ujian gelungan pertama dan ujian gelungan kedua menunjukkan peningkatan daripada keadaan yang rendah kepada keadaan yang lebih meningkat. Ini dibuktikan juga berdasarkan analisis dokumen di dalam kuisis aplikasi yang digunakan untuk menilai murid. 85% telah berjaya mengingat kesemua 18 nilai tersebut dan dapatan temu bual berfokus juga menunjukkan 4 tema. Yang pertama, menurut murid mereka dapat mengingat kerana ianya mudah diingati. Kedua, kerana ianya ringkas. Ketiga, modul e-lagu membantu ingatan dengan cepat dan modul mnemonik dan gambar juga mudah membantu ingatan mereka. Untuk dapatan lebih jelas, saya sarankan anda melihat penulisan yang lengkap. Refleksi dan kesimpulan kajian. Kajian tindakan ini telah membantu murid mengetahui, faham dan juga kenal nilai-nilai universal setelah berlaku rombakan daripada 36 nilai kepada 18 nilai sebelum ini. Maka ianya adalah satu intervensi yang cukup memberikan manfaat. Manakala kepada guru dan pendidik, ianya tidak salah digunakan dan ianya boleh dikembangkan dan ia merekayasa ciptaan baharu yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran. Boleh digunakan sampai bila-bila. Dan kepada mata pelajaran pendidikan moral, sudah tentunya ia memberikan satu paradigma kaedah pedagogi terkini yang mantap, mampan dan digunakan secara digital. Kaedah ini telah mendapat kesahan pakar oleh 4 orang pakar seperti yang tertera di dalam skrin tersebut. Sekian saja. Assalamualaikum dan terima kasih.
Majlis diteruskan dengan menjemput kumpulan kedua, kumpulan JNK daripada Sekolah Kebangsaan Miri dan Sekolah Kebangsaan Sendu yang diketuai oleh Jenny Lu Chen Fei. Tajuknya The Use of ED Puzzle, Develop Pupils Listening Comprehension Skills in ESL Primary Classroom. Dipersilakan. Hello everyone. Today I'm going to talk about our research topic, which is on the use of ED puzzle in developing listening comprehension skills in a primary ESL classroom. Before that, let me introduce myself and my partner. My name is Miss Jenny Lu Chen Fei, and this is my partner, Madam Gong Suk Ching. So both of us have been in service for 7 years and are currently teaching English language. So, what is listening? Listening can be defined as a complex mental process that involves learners' perception, attention, cognition, and memory towards the context that they have been exposed to. However, we don't just listen, do we? Instead, we listen and try to comprehend every single details or information thrown at us, and that is when listening comprehension happens. Listening comprehension occurs when listeners portray their understanding on what they have listened to. So why is listening so important? Listening is very important as learners who are weak in this skill will find it very difficult to understand and comprehend the information that they have listened to produce effectively through speaking or even in writing. So it's like when you listen, but you're not understanding what you've listened to, and you can't tell me or write about what you have listened to so that I can understand what you have listened to. So, with that in our minds, we found that our pupils too are unable to tell us or write about what they have listened to. We noticed that our pupils were very passive and they kept on complaining that they were bored during listening lessons. Pupils also were found to be easily distracted and often caught staring into the space during the while listening stage. And surprisingly enough, their attitude changed drastically when it comes to speaking, reading, or even in writing lessons. So we decided to talk to them about their feelings on listening lessons. So most of them said that they didn't understand the listening audio and that the audio use was too fast for them. They also mentioned that they didn't understand the speaker's accent as they found that the accents were too foreign for them and that they were less exposed to it as frequently at home or even in school. Last but not least, they also said that the lack of exposure on English language materials at home, as well as very limited listening practices prepared and assigned for them to do at home, actually contribute to their lack of understanding of what they were doing in the listening lessons. And all of this has led into their disinterest in the lesson, which affects their development in listening comprehension skills. Hence, we wanted to help these pupils by using online tools or applications to develop their listening comprehension skills and alleviate their interest in the skill. So, we decided that for our research, we want to put our focus on using an online tool and to determine the effectiveness of an online tool to develop pupils' listening comprehension skills and the effectiveness of the tool to increase pupils' level of interest in that particular skill as well. There are two objectives here. The first one, to determine the effectiveness of the use of ED puzzle as a tool to develop pupils' listening comprehension skills in English language, as well as to determine pupils' level of interest towards the use of ED puzzle in their listening comprehension skills in English language. And by the end of this research, our findings will answer the first research question, which is to what extent is the use of ED puzzle effective in developing the pupils' listening comprehension skills in English language, and the second research question, which is to what extent is the use of ED puzzle effective in developing pupils' level of interest in listening comprehension skills. Now, what did we do to start our research? First, we identified the issue and we implemented a pretest with the pupils. After we obtained the scores from the pretest, we actually included that set of scores in our criteria for our purposive sampling to select 18 participants for this research. We then designed and created tasks through ED puzzle, whereby we incorporated various types of items, such as multiple choice questions, true, false, blank fillings, and open-ended questions. We then uploaded the video 3 times in a week for 3 weeks in a Google Classroom platform, and we asked the pupils to listen and complete the tasks that we have assigned for them.
So for your information, in Edpuzzle, the audios need to be converted into video format before it can be uploaded. But we've ensured that there is no animation or pictures going around the background so that the pupils can utilize their listening comprehension skills fully in this research. After that, we conducted post-test and questionnaire, and we analyzed both sets of data through descriptive analysis and inductive analysis. So, through the test, we found that from the comparison of the mean scores between pre-test and post-test, we can deduce that there is a significant difference amongst the pupils' performance in their listening comprehension skills before and after the use of Edpuzzle. And this shows that the use of Edpuzzle is indeed effective in developing pupils' listening comprehension skills. Meanwhile, the findings from the questionnaire also found that all the participants responded that they agreed that they like to use Edpuzzle in their listening comprehension skills. 16 out of 18 participants responded that they prefer to do listening comprehension questions through Edpuzzle, and all the participants also agreed that the videos were easily accessed and easy to listen to. All the participants also expressed their wish to use Edpuzzle in their listening comprehension lessons in the future, and most of them mentioned that because it was fun and easy to use. So, from the findings, we are able to identify 4 key points that led into their progress in their listening comprehension skills, as well as their level of interest in the skill. So, when pupils were given the opportunities to practice the skill outside the classroom, it actually allows them to control their learning progress, which gave them a window of opportunity to apply the cognitive strategies such as top-down, bottom-up, or a combination of those 2 strategies that I mentioned just now to deal with the assigned tasks. Besides that, the suitability of the listening audios with the questions embedded in the video itself also allow them to focus and concentrate more in the lesson. And last but not least, the feature of Edpuzzle, which is fun and easy to use, actually lower down pupils' anxiety level and alleviate their level of interest in listening. So, for future research recommendation, we would like to recommend that future researchers to test out this research in a larger group of respondents with mixed abilities and to carry it out in a longer time frame to obtain a much more valid and reliable findings to consolidate that the use of Edpuzzle is indeed effective in developing pupils' listening comprehension skills and their level of interest. So in conclusion, the use of Edpuzzle is effective in developing pupils' listening comprehension skills and their level of interest in listening. With that, I would like to thank all of you for your attention. Thank you very much.
Kita teruskan pembentang. Jemput kumpulan ketiga pada Kolej Matrikulasi Melaka, kumpulan KMN PS Dosa, ketuai oleh Anita binti Muhammad. Tajuknya PS Board bagi meningkatkan keterampilan pelajar menulis algoritma kawalan pilihan pengatur. Hadis mempersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan PS Doska, Kolej Matrikulasi Melaka. Tajuk kajian kami ialah PS Board bagi meningkatkan kemahiran pelajar menulis algoritma struktur kawalan pilihan pengaturcaraan. Ahli kumpulan kami ialah Puan Maznah binti Muhammad Pudong, Puan Halijah binti Ghazali, Puan Anita binti Muhammad dan Encik Hilman bin Muhammad. Tajuk pendahuluan, refleksi PDP lalu, fokus kajian, pelaksanaan kajian, pemerhatian dan dapatan kajian, refleksi dan kesimpulan. Tajuk PS Board bagi meningkatkan kemahiran pelajar menulis algoritma struktur kawalan pilihan pengaturcaraan. Penyelesaian masalah bagi struktur kawalan pilihan merupakan satu topik utama yang diajar di dalam semester 2 pada pelajar sistem 4 semester. Topik ini merangkumi kemahiran menulis algoritma yang merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya, menulis aturcara. Pengaturcaraan dan penyelesaian masalah dianggap salah satu kursus yang sukar bagi pelajar. Pelaksanaan pembelajaran dalam talian memerlukan pensyarah lebih kreatif dalam menarik minat pelajar dan mengasah kemahiran pelajar bagi topik penyelesaian masalah. Refleksi PDP lalu, kendiri. Pensyarah menghadapi masalah untuk menerangkan topik struktur kawalan pilihan selection secara dalam talian. Tingkah laku pelajar. Pelajar didapati agak keliru dan melakukan banyak kesalahan apabila menjawab soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Sebilangan pelajar tidak dapat menulis IPO dan sudukut dengan tepat. Pelajar juga kelihatan pasif dan lambat memberikan jawapan. PS Board ialah satu kaedah pembelajaran digital dengan menggunakan pendekatan gamifikasi bagi topik struktur kawalan pilihan. Ia membantu meningkatkan kemahiran pelajar di dalam menulis algoritma. Ia juga satu alternatif strategi pengajaran secara digital dan dalam talian untuk pensyarah. Fokus kajian ini adalah dalam kursus Sains Komputer DC04 semester 2 program sistem 4 semester. Skop kajian dikecilkan kepada topik struktur kawalan pilihan selection sahaja. Hanya kemahiran menulis algoritma dalam bentuk IPO, sudukut dan catat alih akan dinilai. Objektif umum: meningkatkan pemahaman dan kemahiran pelajar mereka menulis algoritma IPO, sudukut dan catat alih. Objektif khusus: meningkatkan pencapaian pelajar menjawab soalan struktur bagi topik selection, meningkatkan kemahiran komunikasi verbal pelajar, meningkatkan keyakinan dan motivasi pelajar. Analisis tinjauan masalah. Langkah 1, sematkan dokumen. Langkah 2, sematkan latihan pelajar. Langkah 3, sesi refleksi. Langkah 4, kuis di dalam kelas tutorial. Pelaksanaan tindakan yang dijalankan. Langkah 1, penyediaan PS Board. Langkah 2, tindakan intervensi. Langkah 3, ujian pencapaian. Pelaksanaan penyediaan PS Board. Meningkatkan pencapaian pelajar menjawab soalan struktur bagi topik selection. Mempunyai 3 aras, easy, moderate dan hard. Kad permainan ini disediakan dalam bentuk talian menggunakan aplikasi Live Worksheet. Pemain yang berjaya menjawab dengan tepat akan ditetapkan mengikut kategori easy, moderate dan hard. Pelaksanaan tindakan intervensi. Pelajar dibahagikan pada 2 kumpulan. Kumpulan dikendalikan oleh penyelidik. Giliran pemain ditentukan menggunakan perisian Wheel of Name. Pemain diberikan tempoh masa berbeza mengikut kategori. Jika pemain gagal menjawab, mereka akan didenda. Permainan ini dilaksanakan 3 kali sesi perjumpaan mereka. Komposisi pemain ditukar pada sesi kedua dan sesi ketiga. Pemerhatian dan dapatan kajian melalui ujian pencapaian. Ujian ini dilaksanakan pada perjumpaan kali keempat mereka. Berlaku perubahan ketara iaitu 75% pelajar mencapai kategori baik dan cemerlang. Keputusan ini menunjukkan peningkatan pencapaian pelajar. Hal ini kerana pelajar sudah faham dan mahir menulis algoritma setelah intervensi PS Board dijalankan.
Jadual menunjukkan perbandingan markah yang diperolehi oleh pelajar semasa kuis sebelum intervensi PS Board dan semasa ujian pencapaian selepas intervensi PS Board dijalankan. Soalan kuis dan ujian pencapaian adalah soalan yang sama aras. Skor min bagi kuis adalah 27.3%, skor min bagi ujian pencapaian adalah 80.2%. Ini dapat dilihat peningkatan sebanyak 52.9%. Pemerhatian semasa sesi meka. Pelajar lebih aktif berkomunikasi, pelajar lebih berani dan seronok, keyakinan pelajar pun meningkat, pelajar semakin bermotivasi. Hasil temubual tidak formal. Pelajar menyatakan mereka lebih seronok dan ingin meneruskan permainan. Pelajar telah berubah persepsi mereka terhadap penulisan algoritma. Pelajar menceritakan mereka lebih bersemangat untuk menjawab soalan. Refleksi dan kesimpulan. Penerangan perubahan. Pelajar lebih berkemahiran menulis algoritma bagi topik struktur kawalan pilihan. Pelajar lebih yakin menjawab soalan yang diajukan. Pelajar lebih teruja untuk menjawab soalan. Dari segi kemahiran menulis algoritma, dapati pelajar dapat menulis IPO, sudut kod dan carta alih dengan tepat. Pensyarah dapat meningkatkan kualiti dan amalan PDP. Berdasarkan analisis data, aktiviti gamifikasi memberikan impak positif kepada pelajar. Sikap pelajar yang positif semasa permainan, mereka dapat bertanya dan berinteraksi dalam kumpulan di dalam Google Meet. Refleksi dan kesimpulan. Kekuatan. PS Board merupakan satu permainan yang fleksibel. Penyelidik juga memberikan kebebasan kepada pelajar untuk bermain PS Board ini pada bila-bila masa. Pendekatan ini tidak begitu ketat. Penyelidik memberikan peluang kepada pelajar untuk mencuba berulang kali. Kelemahan. Intervensi PS Board memerlukan penyelidik dan pelajar mempunyai capaian internet yang stabil. Capaian internet yang kurang baik akan menyebabkan permainan ini kurang lancar dan seterusnya mengganggu semangat dan motivasi pelajar. Kesimpulan, pelaksanaan PS Board membawa kepada peningkatan kemahiran menulis algoritma. Kami berhasrat untuk memperluaskan permainan ini berangkumi penulisan algoritma bagi topik sekuen dan repetition. Permainan ini bermanfaat dan memberi inspirasi kepada semua pensyarah. Sekian, terima kasih.
Majlis diteruskan. Tangan keempat. Dijemput Ketua Kumpulan KMM Alpha, Osman bin Syafruddin, juga daripada Kolej Matematika dengan tajuknya Penggunaan Lembaran FEP Cepat bagi meningkatkan kemahiran menggunakan petua kamiran dalam kalangan pelajar program Mentor Akademik. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Alpha dari Kolej Matrikulasi Melaka, yang mana kumpulan kami terdiri daripada Encik Hamzan bin Ahmad, Encik Ismail bin Saleh, Cik Nurul Efa binti Kasim dan saya Usman bin Syarifuddin. Tajuk kajian kami adalah penggunaan lembaran FEP cepat bagi meningkatkan kemahiran menggunakan petua kamiran dalam kalangan pelajar program Mentor Akademik. Pendahuluan, intervensi yang kami jalankan adalah lembaran FEP cepat yang mana kumpulan sasaran kami adalah pelajar program Mentor Akademik (MECA), dan tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam petua kamiran, dan kajian ini juga telah dijalankan di Kolej Matrikulasi Melaka. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, bagi PDP untuk topik pengamiran, 3 jam kuliah dan 4 jam tutorial telah diperuntukkan kepada pelajar, dan selepas tamat topik pengamiran, pelajar telah menduduki ujian yang melibatkan soalan penyelesaian masalah kamiran. Seterusnya, hasil keputusan ujian tersebut, 20 dari 88 orang telah mendapat markah di bawah 40%, dan penyelidik telah mengenal pasti masalah, yang mana kebanyakan pelajar banyak membuat kesilapan dalam menggunakan petua dan teknik pengamiran. Hasil temu bual penyelidik bersama pelajar, penyelidik telah bertanyakan soalan apa masalah terbesar pelajar dalam menyelesaikan soalan pengamiran. Ada pelajar yang mengatakan bahawa petua-petua dalam kamiran terlampau banyak dan telah mengelirukan pelajar tersebut. Dan juga ada pelajar mengatakan bahawa petua kamiran yang melibatkan ubah suai fungsi telah mengelirukan pelajar itu. Bagi fokus kajian, yang pertama adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar program MECA dalam menggunakan petua kamiran. Seterusnya, memastikan pelajar menguasai kemahiran untuk memanipulasikan fungsi supaya sesuai dengan petua kamiran, dan hanya 3 petua kamiran yang difokuskan seperti apa yang dipaparkan di paparan. Objektif kajian ini terbahagi kepada 2, objektif am dan juga objektif khusus. Bagi objektif am, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam penggunaan petua pengamiran. Bagi objektif khusus, pertama, meningkatkan kemahiran pelajar menentukan petua dan fungsi FX yang betul bagi petua kamiran. Kedua, meningkatkan kemahiran pelajar mengganti dan mengubah suai fungsi yang melibatkan petua kamiran. Dan yang terakhir, meningkatkan kemahiran pelajar mengenal pasti fungsi yang tidak boleh dikamirkan dengan petua kamiran. Pelaksanaan tindakan, pertama, tinjauan awal, kedua, pemerhatian, ketiga, ujian pra, keempat, intervensi FEP cepat, dan yang terakhir adalah ujian pos. Bagi langkah yang pertama, tinjauan awal dibuat berdasarkan semakan hasil kerja responden dalam masalah pengamiran yang berkaitan penggunaan petua pengamiran. Seterusnya, pemerhatian, majoriti para pelajar tidak menyempurnakan soalan yang melibatkan penggunaan petua pengamiran. Dan hasil dari ujian topik pengamiran, pelajar yang markah di bawah 40% akan mengikuti program Mentor Akademik (MECA). Seterusnya, ujian pra mengandungi 12 soalan subjektif dan masa menjawab yang diberikan adalah 30 minit. Tujuannya adalah untuk mengesahkan lagi tahap kemahiran responden. Disebabkan keputusan ujian pra yang kurang memuaskan, pengkaji telah merancang untuk melakukan intervensi dengan menggunakan lembaran FEP cepat. Seterusnya, lembaran FEP cepat, kita fokuskan pada 3 petua kamiran, FEP, Fraction, Exponential, Power and Product. Seterusnya, CNE, Choose and Examine, yang kita akan pilih dan periksa kesesuaian fungsi terbitan. Seterusnya, P, Plug-in, penggantian fungsi ke dalam petua. Dan yang terakhir, AT, Alteration, jika tidak sepadan, ubah suai fungsi. Langkah yang terakhir adalah ujian pos. Selepas intervensi dijalankan, ujian pos yang setara dengan ujian pra telah diberikan kepada semua pelajar. Berikut adalah contoh penggunaan FEP cepat. Soalan, integration of x, exponent to the power of x square with respect to x. Penyelesaian, FEP, Fraction, Exponential, Power and Product, yang mana kita akan pilih salah satu petua dari FEP. So, step seterusnya adalah choose the rule. Kita akan pilih petua yang bersesuaian dengan soalan. Bagi soalan ini, petua yang sesuai adalah exponential. Berikut adalah
Step yang seterusnya iaitu examine fx and f prime x, yang mana di sini jika kita buat perbandingan soalan dan petua yang kita telah pilih tadi iaitu exponential, kita dapat lihat fungsi fx adalah x kuasa 2 dan hasil pembezaan x kuasa 2 ataupun f prime x adalah 2x. Dan jika kita lihat di sini fx dan f prime x adalah bersesuaian dengan petua yang kita telah pilih. Jadi kita akan ke step yang seterusnya iaitu plug in, yang mana kita akan gantikan fx dan f prime x ke dalam petua yang kita telah pilih. Setelah penggantian dibuat, kita dapat lihat di sini persamaan yang mana di bahagian kiri persamaan tidak selari dengan soalan. Jadi kita akan ke step yang seterusnya iaitu AT alteration, yang mana kita akan buat sedikit ubah suai, yang mana kita akan darabkan persamaan kita ataupun petua yang telah dibuat penggantian fx dan f prime x dengan skala yang bersesuaian, dan akhir sekali kita akan dapat jawapan. Berikut adalah dapatan kajian, dan ini adalah jadual perbandingan markah responden bagi ujian pra dan ujian pos. Untuk ujian pra menunjukkan bahawa hanya 3 orang responden iaitu G, M dan P yang lulus. Dalam ujian pos, semua responden telah merekodkan peningkatan dan semuanya lulus. Responden N telah menunjukkan peratus peningkatan yang tertinggi iaitu 325%. Dan yang terakhir, 11 orang responden telah merekodkan peratus peningkatan markah melebihi 100% dalam ujian pos. Seterusnya adalah jadual perbandingan markah jalan kerja bagi ujian pra dan ujian pos. Bagi aspek jalan kerja, tentukan petua dan fx. Min ujian pra adalah 11.25 dan menunjukkan peningkatan pada min ujian pos iaitu 15.6. Bagi aspek ganti dan ubah suai fungsi, min ujian pra ada 3.85 dan menunjukkan peningkatan yang agak banyak pada min ujian pos iaitu 9.7. Bagi aspek kenal pasti bukan petua juga menunjukkan peningkatan, yang mana min ujian pra adalah 2.1, min ujian pos adalah 3.5. Seterusnya adalah refleksi kajian. Bagi penggunaan lembaran fab cepat, responden diminta merujuk kepada panduan yang diberikan pada setiap langkah kerja yang perlu disempurnakan. Panduan ini berbentuk soalan yang akan membantu responden agar membuat refleksi dan berfikir bagi setiap langkah kerja yang diambil. Seterusnya, memperkenalkan kesilapan dalam proses pembelajaran akan menggalakkan pelajar melakukan refleks terhadap apa yang telah diketahui dan seterusnya mampu menjelaskan aspek yang kompleks dalam penyelesaian. Yang terakhir, bagi kesimpulan, lembaran fab cepat merupakan satu inisiatif untuk membantu pelajar meningkatkan kemahiran dalam menyelesaikan masalah pengamiran dan adalah menjadi harapan agar penggunaan lembaran fab cepat dapat digunakan dalam topik-topik lain dan merangkumi pelbagai tahap pelajar. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.
Kes diteruskan dengan tentang yang kedua untuk daripada Kolej Matematik kumpulan Kanta Kaizen yang diketuai oleh Umi Atiyah binti dengan tajuknya Pendijilan Teknik P plus A minus C melalui aplikasi Canva bagi meningkatkan penguasaan menentukan arah kekuatan medan elektrik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili kumpulan Kanta Kaizen ingin membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Pendigitalan Teknik P plus A minus C melalui aplikasi Canva bagi meningkatkan penguasaan menentukan arah kekuatan medan elektrik. Berikut merupakan ahli kumpulan Kanta Kaizen yang terdiri daripada 5 orang pensyarah fizik daripada Kolej Merkuasi Perak. Isu terkini, pelajar tidak menguasai kemahiran melukis arah medan elektrik. Mengapa begitu? Daripada isu terkini mendapati medan elektrik merupakan subtopik dalam topik elektrostatik, di mana topik ini adalah soalan yang pertama yang diuji dalam peperiksaan semester program matrikulasi semester 2. Ia juga menyumbang markah terbesar iaitu 13 markah. Oleh itu, pelajar seharusnya menguasai kemahiran melukis arah medan elektrik dengan betul. Daripada refleksi kenduri pensyarah, pelajar agak keliru untuk menentukan arah kekuatan medan elektrik pada satu titik dengan betul. Selain itu, pengkaji mengadakan kuis 1 untuk menguji tahap kemahiran pelajar, tetapi keputusan kuis 1 menunjukkan 70% pelajar gagal. Berikut merupakan gambaran di mana contoh pelaksanaan medan elektrik yang tidak tepat oleh pelajar. Berkaitan dengan itu, konsep yang baru melibatkan hubungan di antara hukum Newton dan medan elektrik menjadi punca pelajar tidak faham dan tidak dapat menentukan arah E dengan betul. Selain itu, refleksi pelajar pula. Pensyarah bertanya, kenapa tidak menggunakan nota sebagai rujukan untuk melakar arah E dengan tepat? Pelajar menjawab, saya tidak faham nota. Nota terlalu banyak. Contoh dalam nota tidak sama dengan latihan. Selain itu, dalam penelitian, berlaku kegagalan memahami konsep medan elektrik dan medan magnet Heckenberg et al. 2015. Berlaku juga miskonsepsi untuk melukis arah medan elektrik dalam kalangan pelajar oleh Taskin 2021. Dan juga terdapat kekeliruan di antara konsep medan elektrik dan litar elektrik oleh Taskin dan Yavas 2019. Berikut merupakan fokus kajian dalam kajian kami, iaitu di dalam kelas pemerhatian semasa PDP mendapati respons secara lisan terhadap pelajar amat menghambarkan. Tambahan lagi, tingkah laku dan bahasa badan juga mencurigakan. Selain itu, pelajar juga tidak yakin dengan jawapan yang diberikan. Mereka selalu mengalihkan pandangan dan menggelengkan kepala tanda tidak faham dan tidak tahu jawapan. Selain itu, pengkaji juga menyemak latihan. Soalan yang diuji hanya konsep asas, tetapi hampir keseluruhan pelajar tidak mampu menunjukkan jawapan yang betul. Oleh itu, untuk isu keprihatinan, isu utama ialah pencapaian pelajar dalam topik elektrostatik adalah masih di tahap yang rendah, disebabkan oleh faktor tahap penguasaan pelajar yang lemah dalam menentukan arah E. Oleh itu, untuk teknik akrostik dari kaedah mnemonic, at a point, positive charge direct E away, negative charge direct E closer, P, positive A, minus C, yang didigitalkan melalui aplikasi Canva bagi menyelesaikan masalah penguasaan pelajar dalam menentukan arah E yang betul. Berikut merupakan objektif kajian dalam kajian kami, iaitu untuk meningkatkan penguasaan pelajar untuk melukis arah kekuatan medan elektrik pada titik tertentu dengan menggunakan teknik P plus A minus C yang telah didigitalkan melalui aplikasi Canva. Objektif yang kedua adalah membandingkan pencapaian ujian pra ujian pos berkaitan lakaran arah medan elektrik pada satu titik tertentu. Ini adalah pelaksanaan kajian kami. Bermula dengan ujian pra, kemudian kami memperkenalkan intervensi pendigitalan teknik P plus A minus C melalui aplikasi Canva, kemudian kami memberi ujian pos. Setelah itu, soal selidik diberi untuk menilai keberkesanan kajian kami dan temu bual dilakukan kepada pelajar untuk mendapatkan sokongan terhadap data kuantitatif. Setelah itu, kami melakukan analisis ujian pra, ujian pos, soal selidik dan temu bual.
Ini adalah intervensi. Kan? Ini adalah pelaksanaan kajian yang diadaptasikan dari model Camis and McTaggart 1988. Bagi kitaran 1, kami bermula dengan merefleksi mengenai pasti masalah yang ada dalam melukis arah kekuatan medan elektrik, seterusnya merancang merangka satu aliran proses kajian tindakan dan kami bertindak memilih sampel kajian untuk menjawab ujian pra. Setelah itu kami menganalisis data ujian pra. Kemudian kami lakukan kitaran yang kedua dengan mengenal pasti masalah yang terdapat hasil daripada keputusan ujian pra. Setelah itu, kami merancang intervensi untuk mengaplikasikan teknik P plus A minus C melalui aplikasi Canva dan menerapkan kepada pelajar. Setelah itu, kami memberi soalan ujian pos, soal selidik dan temumbual. Ini adalah hasil pemerhatian dan dapatan kajian kami. Ujian pra, ujian pos dan soal selidik telah kami dapatkan kesahan daripada 3 orang pakar dan kami mendapati CVI adalah 1.0. Bagi temumbual pula, kami melakukan untuk mendapatkan sokongan bagi data kuantitatif. Ini adalah dapatan kajian untuk ujian pra dan ujian pos. Daripada graf menunjukkan skor ujian pos sangat memberangsangkan. Ini pula dapatan kajian bagi ujian soal selidik, 4.5 ke atas untuk interpretasi. Ini pula dapatan kajian untuk temumbual, frekuensi adalah 7 ke atas. Bagi refleksi dan kesimpulan, untuk pengkaji, membantu sampel kajian mengenai pasti cara melukis medan elektrik dengan jelas dan betul. Bagi pelajar pula, mereka dapat memahami dengan lebih bagus dan mengurangkan kekeliruan dalam melukis arah medan elektrik setelah teknik P plus A minus C diperkenalkan. Oleh itu, thank you. Terima kasih.
Diteruskan lagi pembentangan dengan menjemput kumpulan ke-6 daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan yang diketuai oleh Nur Nadia binti Zaini dengan tajuknya meningkatkan pemahaman topik ekologi menggunakan CP Kit dan aplikasi digital, dipersilakan kumpulan The Bio Bosses. Salam dan hai, saya Nadia dan ini Syaza. Kami adalah The Bio Bosses. Dan ini kajian tindakan kami meningkatkan pemahaman topik ekologi menggunakan CT Kit dan aplikasi digital. Ekologi merupakan topik semester 2 kursus Biologi program matrikulasi. Tinjauan awal mendapati pelajar kurang berminat terhadap topik ini justru mengakibatkan prestasi pelajar kurang memuaskan. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menarik minat pelajar, seterusnya menambah pemahaman pelajar terhadap topik ekologi. CT Kit berkonsep do it yourself closed terrarium kit digunakan sebagai pendekatan inquiry based science education dalam kajian ini. Kami turut mengambil kesempatan terhadap kemajuan teknologi dengan mengintegrasikan aplikasi YouTube, Canva dan membangunkan CT Kit Telegram bot. Model kajian Chemist dan McTaggart dipilih bagi melaksanakan kajian ini. Tahukah anda, berdasarkan pengalaman kami sebagai pemeriksa, pelajar sering kehilangan markah yang banyak pada topik ekologi. Kami turut melakukan tinjauan pencapaian latihan tutorial terhadap 305 pelajar dan didapati hanya 30.8% pelajar mendapat skor cemerlang. Siasatan melalui temu bual turut dilaksanakan dan kami dapati pelajar tidak berminat topik ini serta mengambil mudah. Maka, fokus kajian kami adalah meningkatkan prestasi pelajar melalui inquiry-based science education dalam topik ekologi menggunakan CT Kit dan pendigitalan pedagogi. Untuk itu, objektif kami adalah meningkatkan prestasi pelajar dalam topik ekologi selepas menggunakan CT Kit dengan sekurang-kurangnya 80% pelajar berjaya mendapat skor cemerlang dalam ujian penilaian, meninjau keberkesanan CT Kit dalam meningkatkan minat pelajar terhadap topik ekologi. Kajian ini melibatkan 20 pelajar K2P5 sebagai kumpulan sasaran. Pemilihan adalah mengambil kira pencapaian SPM yang kurang memberangsangkan terutamanya subjek biologi. Berikut adalah kerangka kajian kami mengikut model Chemist dan McTaggart. Pada langkah 1, kami mengenal pasti masalah, diikuti langkah 2 iaitu merancang dan membina tindakan. Seterusnya, melaksanakan tindakan intervensi berkonsep 5E dalam IBSE menggunakan CT Kit seperti dirancang sebagai langkah 3 dan akhir sekali membuat refleksi berdasarkan data yang dikumpul sebagai langkah 4. Ini adalah pelaksanaan intervensi kami berkonsep 5E dalam IBSE. Dalam aktiviti 1, pelajar menghasilkan closed terrarium menggunakan CT Kit. Aktiviti ini melibatkan pelibatan di mana perasaan ingin tahu pelajar digalakkan melalui CT Kit Telegram bot yang mengandungi soalan terbuka untuk merangsang minda pelajar. Soalan turut dibincang di dalam kelas dan kami percaya penggunaan bot ini dapat mendorong pelajar yang kurang berkeyakinan menyuarakan pandangan dapat berbuat demikian tanpa rasa tertekan. Fasa seterusnya adalah penerokaan di mana pelajar membina closed terrarium berpandukan manual dan video yang telah dirakam dan dimuat naik di YouTube. Di sini, pelajar didorong membina pemahaman dari idea sedia ada. Fasa penerangan pula, pelajar secara berkolaboratif mencari maklumat berkaitan konsep ekologi, jenis tumbuhan dan lain-lain faktor bagi menjayakan closed terrarium mereka. Secara tidak langsung, pelajar dapat memantapkan konsep, mereflek dan menambah idea baru. Dalam aktiviti 2 pula, melibatkan fasa pengolahan. Pelajar menghasilkan infografik mengenai closed terrarium yang terhasil menggunakan aplikasi Canva. Tujuan aktiviti ini adalah menambah pemahaman berkaitan ekologi dengan hasil produk mereka selain menambah kemahiran digital dalam diri pelajar. Secara tidak langsung, aktiviti ini menerapkan elemen pedagogi abad ke-21. Aktiviti ini memberi ruang kepada pelajar untuk mengolah pengetahuan yang diperoleh secara kreatif. Akhir sekali, dalam fasa penilaian, ujian pra dan pos digunakan. Data ini juga digunakan sebagai maklumat
keberkesanan intervensi bersama soal selidik dan temu bual. Tujuan ujian pra diberikan kepada sasaran kajian adalah untuk menguji prestasi skor belajar selepas pembelajaran formal, manakala ujian PUS bertujuan untuk melihat skor belajar selepas intervensi dijalankan. Analisis ujian pra dan PUS. Melalui analisis ujian pra dan PUS didapati prestasi pelajar meningkat iaitu sebanyak 100% pelajar mencapai skor cemerlang dalam ujian PUS berbanding ujian pra dengan peningkatan skor minimum sebanyak 40% bagi setiap pelajar. Dapatan soal selidik dan temu bual pula menunjukkan hasil yang positif di mana intervensi ini menggalakkan pembelajaran sendiri dan holistik, menambah minat pelajar, meningkatkan kreativiti dan memberi kepuasan pembelajaran kepada pelajar. Refleksi dan kesimpulan. Pelajar didapati lebih proaktif dalam mendalami dan memahami topik ekologi. Perubahan ini dapat dilihat melalui perkongsian video TikTok pelajar semasa menggunakan CityKid secara sukarela. Ia menggalakkan pembelajaran berterusan dan boleh dilihat melalui perbincangan pelajar selepas intervensi melalui WhatsApp dan Telegram. Pelajar turut bermotivasi untuk ke hadapan dengan menyertai pertandingan inovasi di UPM. Mereka telah memenangi pingat silver dengan mempertandingkan CityKid mereka sendiri. Kekuatan intervensi ini adalah pelajar dapat melihat sendiri biogeochemical cycle yang terlibat serta menggalakkan pembelajaran inquiry dan memotivasikan pelajar. Namun begitu, ia melibatkan kos, tetapi ini boleh diatasi dengan kitar semula. Kesimpulannya, objektif kajian tindakan iaitu meningkatkan pemahaman pelajar melalui inquiry-based science education dalam topik ekologi secara menggunakan CityKid dan aplikasi digital sebagai intervensi tercapai dan memuaskan. Ia turut dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam topik ini. Begitu juga isu yang timbul dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran telah dapat ditangani. Justeru, penggunaan CityKid adalah sangat bermanfaat dan penggunaannya wajar disebarluaskan. Sekian, terima kasih.
Majlis diteruskan lagi jemput kumpulan ke-7 daripada Kolej Matrikulasi Perak, kumpulan CS Akademia diketuai oleh Indrani Gopal dengan kajian yang bertajuk I Care with Magic Card, Activating and Engaging Love and dipersilakan. Selamat sejahtera dan salam perpaduan. Kami dari kumpulan CS Akademia KMPK yang diwakili saya Indrani Gopal, Puan Siti Sakina binti Muhammad Yusof dan Encik Muhammad Azlan bin Muhammad Ali membawakan satu kajian tindakan yang bertajuk I Care with Magic Card, Activating and Engaging Love and Excellence. Pendahuluan, kajian ini menguji penggunaan konsultasi I Care dan intervensi kad imbas Magic Card dalam membezakan 3 jenis network topologi yang utama, iaitu bus topology, star topology dan ring topology dalam topik network. Bagi permasalahan kajian, masalah yang sering berlaku adalah di mana para pelajar tidak dapat memberikan jenis dan contoh yang tepat untuk setiap topologi yang dipelajari dan selalu keliru dengan subtopik network architecture. Para pensyarah pula sukar untuk memberikan penerangan yang mudah untuk difahami oleh para pelajar kerana tidak dapat menunjukkan dengan jelas setiap jenis dan contoh. Kemungkinan besar, faktor utama masalah ini berlaku ialah kerana pelajar tidak dapat menggambarkan dan melihat network topologi itu sendiri berbanding topik hardware. PDP lalu. Refleksi ini dibuat berdasarkan pengajaran dan pembelajaran PDP yang lalu. Pelajar-pelajar yang terlibat adalah beberapa orang pelajar daripada beberapa kelas. Fokus adalah kelas yang boleh dikatakan dalam kategori sederhana. Oleh itu, kebanyakan pelajar ini berada dalam tahap sederhana dari segi penguasaan pembelajaran mereka. Topik pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran adalah network topology. Fokus kajian. Objektif utama ialah untuk menyebar luas pengetahuan kepada semua individu dalam peringkat unit sains komputer, menyediakan rangsangan simulasi dan sokongan untuk pensyarah dan membantu pembangunan dan profesionalisme perguruan. Selain itu, objektif kajian adalah untuk membantu pelajar lemah untuk meningkatkan prestasi dalam subjek sains komputer. Yang kedua, membantu pelajar dalam menjawab soalan peperiksaan PSPM. Yang ketiga, membantu pensyarah untuk merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pengajaran. Dan yang keempat, meningkatkan kecekapan proses pengajaran dan pembelajaran PDP, terutamanya untuk pelajar lemah. Pelaksanaan tindakan. Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, maka sektor pendidikan haruslah seimbang dengan perkembangan abad ke-21 dan revolusi industri 4.0. Alat bantu mengajar atau bahan bantu mengajar perlu memenuhi keperluan pembelajaran abad ke-21 yang berfokus kepada sesi pembelajaran dan pemudah cara PDPC. Masalah yang sering berlaku dalam subtopik network topologi ialah kesukaran belajar untuk membezakan setiap jenis dan contoh network topologi yang ada. Maka satu inovasi untuk tujuan ini telah dihasilkan, iaitu konsultasi I Care dan intervensi kad imbas Magic Card. Kajian adalah berbentuk kuantitatif dan data-data kuantitatif ini dipungut melalui 3 set ujian, iaitu ujian PRA, FACA dan PSPM yang diberikan kepada 10 orang pelajar pada kitaran pertama dan 15 orang pelajar yang berlainan pada kitaran kedua. Teknik pengampilan sampel adalah menggunakan teknik pensampilan rawat ringkas dan sampel yang digunakan bagi kitaran 1 adalah seramai 10 orang pelajar, manakala bagi kitaran 2 pula adalah seramai 15 orang pelajar di Kolej Matrikulasi Perak. Set ujian yang mengandungi 8 soalan telah diberikan. Berikut merupakan model kajian tindakan yang digunakan sebagai panduan dalam kajian ini. Proses kajian tindakan Kemis 1993 bermula dengan pensyarah menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. Kemudian, pensyarah itu menyediakan satu plan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Seterusnya, pensyarah melaksanakan plan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaan, pensyarah terpaksalah memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu. Keseluruhan pelaksanaan ini disifatkan sebagai kitaran pertama
dan jika masalah tidak dapat diatasi, maka pensyarah boleh memulakan proses semula ke kitaran kedua dan seterusnya sehinggalah masalah itu diselesaikan. Pada kitaran kedua, pensyarah mesti mereflek dan membuat adaptasi terhadap plan tindakan beliau. Beberapa penyelesaian terhadap topik yang telah diajar telah dikenal pasti, antaranya kaedah konsultasi iCare dan intervensi kad imbas Magic Card dicadangkan terbaik bagi memudahkan pelajar memahami subtopik network topology. Pemerhatian dan dapatan kajian. Berdasarkan dapatan kajian dalam kitaran pertama, selama 6 orang pelajar telah mendapat grade A 60%, seorang pelajar telah mendapat grade A minus 10%, dan baki 3 orang lagi telah mendapat grade B 30%. Ini menunjukkan yang instrumen kad imbas Magic Card telah berjaya meningkatkan prestasi pelajar. Kalau dapatan kajian dalam kitaran kedua, 14 orang pelajar mendapat grade A 93% dan seorang pelajar mendapat grade A minus 3%. Kajian menunjukkan pelaksanaan konsultasi iCare dan intervensi kad imbas Magic Card membuktikan pelajar menunjukkan minat untuk memahami topik network topology. Yang kedua, pelajar juga mampu menjelaskan perbezaan antara network topology semasa sesi PDP. Yang ketiga, memberikan impak positif yang dapat meningkatkan prestasi dan markah pelajar. Dan seterusnya, banyak membantu para pensyarah dalam menangani permasalahan utama dalam PDP kelas. Selain itu, pelaksanaan konsultasi iCare dan intervensi kad imbas Magic Card terbukti sesuai dilaksanakan kepada pelajar lemah di mana-mana sahaja berdasarkan kelampangan pelajar dan pensyarah. Rawatan juga akan diberikan dari segi menyelesaikan soalan, penerangan topik yang sukar dan soalan HARTS, membantu pelajar dalam memahami konsep yang susah dalam subjek sains komputer. Selain itu, boleh digunakan dalam topik-topik lain dalam subjek sains komputer. Ia juga sesuai digunakan untuk subjek lain seperti fizik, kimia, matematik, perakaunan, bahasa Inggeris dan lain-lain. Kesimpulannya, pembelajaran menggunakan konsultasi iCare dan intervensi kad imbas Magic Card membantu proses PDP yang efektif kerana dapat meningkatkan prestasi pelajar.
Kumpulan seterusnya merupakan kumpulan terakhir bagi sesi ini, iaitu kumpulan East Cempaka daripada Kolej Matrikulasi Pahang dijemput ketua kumpulan Siti Hawa Nazira binti Hanifah dengan kajiannya yang bertajuk penggunaan Wheel of Names bagi meningkatkan penglibatan pelajar semasa PDP dalam talian. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan East Cempaka mewakili Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan kajian kami yang bertajuk penggunaan Wheel of Names bagi meningkatkan penglibatan pelajar semasa PDP dalam talian. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Siti Hawa Nazirah binti Hanifah, Puan Fadilah binti Mustafa, Puan Nurul Huda binti Cik Ismail dan Puan Syazawani binti Wan Omar. Kajian ini dijalankan kerana penularan COVID-19 yang mengubah landscape pendidikan, iaitu daripada kaedah bersemuka kepada secara dalam talian. Maka, para pendidik perlu menguasai kemahiran-kemahiran baru sejajar dengan perubahan ini. Demi meneraju kejayaan masa depan, kami menerapkan konsep pembelajaran bermakna (RAMSI) di dalam kajian kami, iaitu karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking. Berdasarkan refleksi pendiri pensyarah, didapati bahawa pelajar tidak memberikan perhatian, kurang berkomunikasi dua hala dan kefahaman pelajar sukar dipastikan. Dari aspek persekitaran pula, jenis peranti elektronik pelajar juga memainkan peranan. Oleh itu, fokus kajian kami ialah untuk meningkatkan penglibatan dan minat pelajar sewaktu PDP dengan menggunakan waktu Wheel of Names bertepatan dengan kajian yang telah dijalankan oleh Saifuddin dan Hamzah 2021 serta Rini dan Timothy 2021. Kawan semua, web tool Wheel of Name ini adalah percuma, digunakan untuk memilih nama secara rawak dan mampu menjadikan suasana PDP lebih menarik. Objektif umum kajian kami adalah meningkatkan interaksi antara pelajar dan pensyarah sewaktu PDP dalam talian berlangsung. Bagi objektif khusus pula, yang pertama, 100% pelajar terlibat secara aktif semasa sesi PDP dalam talian. Yang kedua, mengenal pasti tahap minat pelajar semasa sesi PDP dalam talian yang menggunakan Wheel of Name. Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, kami telah memilih metodologi kajian, menentukan kumpulan sasaran, membuat tinjauan awal masalah dan akhirnya melaksanakan intervensi pada kriteria 1 dan pada kriteria 2. Kami menggunakan model kajian daripada Camus dan McTaggart 1988. Kumpulan sasaran kami terdiri daripada pelajar program matrikulasi SDS sesi 2021-2022 yang mana 5 daripada mereka adalah lelaki dan 18 orang adalah perempuan. Kumpulan ini dipilih kerana majoriti pelajar ini bersikap pasif dan kurang memberi respon semasa PDP dalam talian dijalankan. Tinjauan awal yang telah dijalankan daripada data kekerapan pelajar yang menjawab soalan semasa kelas dalam talian mendapati ada pelajar yang sama cenderung memberi respon dan menjawab soalan. Dalam kriteria 1, kami bersepakat untuk menggunakan web tool Wheel of Names semasa sesi PDP di Google Meet. Nama pelajar diletakkan di roda Wheel of Names dan yang terpilih perlu menjawab soalan. Kami dapati bahawa semua pelajar memberikan respon, namun mereka mengambil masa yang agak lama untuk menjawab. Oleh itu, kriteria 2 dijalankan. Berdasarkan refleksi kriteria 1, kami mewujudkan kumpulan WhatsApp atau Telegram pelajar. Kali ini, pelajar dibagikan kepada kumpulan. Nombor soalan diletakkan di roda Wheel of Name dan mereka perlu menjawab soalan secara bergilir di dalam kumpulan. Perbincangan sesama ahli kumpulan dijalankan di dalam grup WhatsApp dan Telegram masing-masing. Google Form soal selidik diedarkan di akhir sesi PDP. Didapati semua pelajar aktif dan menjawab dengan cepat disebabkan oleh keberanian dan keyakinan mereka meningkat. Berdasarkan pemerhatian pada kriteria pertama, semua pelajar lebih aktif semasa PDP namun mengambil masa yang lama untuk menjawab soalan. Oleh itu, penambahbaikan dijalankan dengan mewujudkan pembahagian pelajar kepada kumpulan. Dalam kriteria kedua pula, pelajar memberi respon yang lebih cepat dan yakin. Satu borang soal selidik telah diedarkan kepada pelajar
yang terdiri daripada 10 soalan skala Likert dan 1 soalan terbuka. Ianya adalah untuk mengukur minat pelajar terhadap intervensi yang dijalankan. 91.3% pelajar berhasrat agar penggunaan Wheel of Need ini diteruskan di dalam sesi PDP akan datang. 95.7% pelajar juga menyatakan mereka tidak mengantuk dan 100% pelajar menyatakan mereka tidak berasa bosan semasa sesi PDP yang menggunakan web tool ini. Bagi item 11 soalan terbuka, pelajar memberikan pelbagai reaksi yang positif termasuklah tidak mengantuk, kelas berjalan dengan baik dan menarik. Secara kesimpulannya, kesemua objektif kami berjaya dicapai. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.
Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf ditutur. Tahniah kepada pembentang atas perkongsian sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam sesi pembentangan pada petang. Dengan ini, maka berakhirlah sudah sesi kita hari ini. Majlis ditangguhkan dan akan disambung pada sesi seterusnya esok, 28 September 2022 pada jam 8.30 pagi. Sekian, terima kasih.